بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini meneruskan surah Al-Mursalat, surah yang ke-77. Untuk sama-sama kita ambil pelajaran, kita mengambil hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita istiqamah. Allah pimpin kita dalam serba kelemahan kekurangan kita, tetap Allah izinkan berada pada rahmatnya. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Safas. Sihat ya? You look yellow. Yellow Ustaz ya. Masya-Allah. Ini sebenarnya minggu depan ada satu lagi baju kuning juga ya, baju kuning. Nantikan ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ataupun berada di mana saja di Facebook, tolong kongsikan. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah berikan keberkatan kebaikan dengan ilmu yang kita akan ikuti pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 581. Daripada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-28 kita akan mengambil pelajaran daripada penciptaan dan kematian manusia, gunung ganang dan adanya sumber air di bumi. Diteruskan pada ayat 29 hingga 40, 3 cabang cara penyiksaan orang kafir dan tiada keizinan untuk mengemukakan alasan bagi mereka. Seterusnya pada ayat yang ke-41 hingga ayat 50, ganjaran bagi orang yang bertakwa dan apakah ancaman keras azab kepada mereka yang mendustakan, yang mengingkari kepada hari kiamat. Mari sama-sama kita baca ayat 20 hingga ayat 37. Pada peringkat awal ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga terus ceria, bahagia, gembira bersama dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, 'Allamal Quran. Allah ajarkan kita Al-Quran. Hari ini kita nak baca surah Al-Mursalat dan untuk permulaan ini kita nak baca ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-37, kira-kira pertengahan halaman kita hari inilah. Jadi insya-Allah saya kira sudah bersedia. Surah Al-Mursalat ni kalau kita perhatikan dia pendek-pendek je ayat dia Ustaz. Pendek tapi dia punya penerangan ataupun tadabbur dia masya-Allah mencabar ya. Subhanallah. Jadi sama-sama kita ikuti, kita pelajari insya-Allah. Mari kita perhatikan dan kita baca sama-sama permulaan ini dengan bacaan murattal Hijaz dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-20 hingga 37 sebentar tadi. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan, penuh bersemangat pada hari ini insya-Allah ya. Dan pastinya Ustaz ya, banyak pelajaran Allah bawakan dalam surah ini. Banyak kali berulang perkataan wailun yauma'idzil lil mukadzibin ya. Jadi kita nak cuba faham mengapa Allah menggunakan perkataan kecelakaan besar, malang betul pada hari itu kepada pendusta, mereka yang mendustakan. Dustakan apa? Kita tengok dahulu pada ayat yang ke-20. Allah nyatakan alam nakhluqukum, kami ataupun alam nakhluqukum, bukankah kami yang menciptakan kamu semua daripada air yang hina, bima'im mahin. Yang pertama.
Kemudian Allah menyatakan dan kemudian kami letakkannya pada qararim makin, iaitu pada tempat yang kukuh, iaitu di rahim seorang ibu. Kemudian Allah menyatakan ila qadarin maklum, iaitu ditentukan kadar yang diketahui, yang telah ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi dalam hal ini bercakap tentang kejadian kita Ustaz ya. Kejadian kita di mana kita di dalam rahim, kalau kita perasan sebenarnya dalam rahim itu kita tak payah nak cari makan Ustaz. Betul. Ya, makan sampai je. Kan duduk relax saja, dan itu sebabnya mengapa kita dapat rahmat di atas dunia ini, kita menuju kepada rahim Allah di akhirat nanti ialah kalau boleh kita dah ada pengalaman 9 bulan 10 hari tu Ustaz, kita nak dapat balik di syurga nanti. Duduk relax je dapat makan, buah didekatkan, semua dia dimudahkan. Kerana kita sudah ada pengalaman itu dan Allah menawarkan tawaran itu. Syaratnya apa? Kita perlu mengikut kepada panduan daripada Ar-Rahman itu sendiri. Baik. Jadi Allah menyatakan Allah dah letakkan kadar ya 9 bulan 10 hari, kemudian 40 hari, 40 minggu dan sebagainya untuk akhirnya dapat lahir. Dan dalam proses itu daripada sperma Ustaz ya, dengan ovum dan kemudian menjadi embrio, kemudian jadi daging, kemudian rupa kita Ustaz dulu macam alien je kan, tak ada hidung, tak ada mata apa sebagainya. Kemudian berlakulah apa kalau dalam biologi itu ada istilahnya apoptosis. Istilah lah Ustaz ya. Jadi maksudnya dulu tangan kita macam tu saja, tapi bila ada sel yang mati itu akhirnya jadi cantiklah kan, ada hidung apa sebagainya. Semua itu ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkanlah kalau katakan tersilap kadar, tersilap ukuran. Gigi tu dah tumbuh kan, dulu tak tumbuh tapi tak berhenti kan, keluar daripada perut ibu. Betul. Kan, rambut tu dia terus manjang je kan. Kalau katakan rambut okey lagi, bulu roma kan dia panjang begitu, lain pula jadinya. Jadi bila Allah menyatakan faqadarna fa ni'mal qadirun, ini adalah satu nikmat. Tak ada siapa yang dapat mengawal perkara ini, nak letak hormon ke, nak letak ubat vitamin apa sebagainya untuk memberhentikan gigi contohnya, ataupun nak memastikan kepala kita tu tak adalah bila makin kecil tu besar terus membesar macam belon. Itu sebenarnya Allah templak kepada mereka yang masih lagi tidak mahu menyerah kepada Allah, tidak mahu lagi beriman kepada Allah yang maha berkuasa. Baik. Kemudian Allah bawakan lagi untuk kita berfikir, alam naj'alil arda kifata, iaitu bumi ini jadi tempat berkumpul Ustaz. Yang hidup, yang mati. Hidupnya kita berada di atas muka bumi, yang mati masuk ke dalam kubur. Menarik, ulama seperti Imam Qurtubi, ayat begini pun keluar hukum Ustaz. Ya Allah. Hukumnya apa? Hukum yang kita belajar maksudnya kena tanam orang betul-betul dengan rambut-rambutnya sekali. Keluar begitu. Pasal apa? Bila dinyatakan bumi ini adalah tempat berkumpul, orang yang hidup ke atas bumi lah, tetapi orang yang sudah meninggal kena masuk ke dalam bumi. Tapi pelajarannya apa? Allah bawakan perkara ini ahya'un wa amwata, orang yang hidup dan orang yang mati. Pada ayat yang seterusnya Allah bawakan tentang gunung yang tinggi dan kami telah beri minum dengan air yang segar. Perkara ini adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia Ustaz ya. Kalau kita nak simpan sampah pun sekejap je berbau dah. Kan? Tetapi bila seorang yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam tanah, itu hanya milik Allah sahaja untuk memastikan ianya tidak berbau dan ianya akhirnya dapat menjaga kelestarian bagi sesebuah kawasan tersebut. Allah bawakan perkara ini sekali lagi di ayat 28. Allah menemplak wailun yauma idzil mukadzibin, pada hari itu, hari kiamat itu amatlah celaka, malang kepada mereka yang masih lagi tidak mengambil pelajaran dan merasakan bahawa Allah dah bagi macam-macam. Allah berikan kita minum Ustaz. Ya, kita minum air tawar tersebut yang sedap tersebut. Itu adalah satu nikmat. Cuba bayangkan Ustaz ya, dulu ketika di akhir tahun saya belajar kejuruteraan itu, pihak NASA minta kita buat kajian hidup di marih. Masya-Allah. Ya. Jadi bagaimana nak dapat air? Kita pergi tandas. Daripada air dekat tandas tu akan diproses balik semula, itu yang akan diproses akhirnya jadi minum balik. Kan? Cuba bayangkanlah kalau air laut kita tukar pun kadang-kadang ada rasa payau. Ini air daripada tandas diproses untuk minum balik. Nak menceritakan apa? Bahawa sebenarnya bila Allah menyatakan wa asqainakum ma'an furata, di bumi ini Allah bagi air yang sedap kita minum, tak payah kita proses daripada air tandas kita. Itu adalah nikmat yang perlu kita hargai, perlu kita imani, dan akhirnya jangan sampai kita mendustakan
kepada perintah daripada Allah Subhanahu taala. Kita maklum bahawa surah Al-Mursalat ini untuk orang yang bukan beriman, tapi ia juga mesej untuk kita bersama agar kita selalu peka, Ustaz ya. Betul. Kita lihat minum air, semalam pun kita bincang dalam surah Al-Insan sebelum ini. Bila lihat air, kita tahu bahawa ia adalah satu preview tentang bagaimana program minum-minum kita di akhirat nanti. Baik. Kita nak baca ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32 ya, ataupun kita baca sampai ayat 30 dulu, ayat 29 dan 30. Allah bawakan lagi satu fenomena yang berlaku bila sampai di hari akhirat agar kita menjadi orang yang bijak ya, seperti mak beritahu pada anak, Ustaz ya, jangan main-main dekat tepi longkang, nanti masuk longkang susah nanti. Jadi Allah lebih sayang daripada ibu kita yang memberi peringatan kepada kita pada ayat 29 hingga ayat 30. Kita baca bersama. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, walau di mana juga berada tapi tetap bersama dengan My Quran Time. Antaranya kita bersama dengan Tuan Abdul Karim Sufian yang sedang mengikuti My Quran Time dari Kota Cahaya, Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Kat Madinah. Umrah ya. Umrah. Masya-Allah. Subuh kira-kira pagi ni masih pagi kan kat sana. Ustaz kata nak pergi umrah bulan tahun depan. Tahun depan insya-Allah insya-Allah kita pergi ya. Harap sama dengan Ustaz Tir sekali lah. Dengan Ustaz Tir sekali insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik. Jadi kita nak baca ulang sekali lagi ayat yang ke-29 dan 30. Mari ibu ayah sekalian, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-29 ya. Maksudnya akan dikatakan pada mereka, pergi kamu dapatkan azab yang dahulu kamu dustakan, pergilah kamu ya. Pada ayat yang ke-30 itu dapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang ya, thalathi syu'ab. Apa maksudnya? Apabila dia sampai ke akhirat, Ustaz ya, bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengatakan bahawa tak ada apalah, betul ke hari kiamat ini ada, walaupun didustakan, dia macam orang cakap, Ustaz ni, kalau kita bawa laju pun alah polis, bukannya ada ya. Dia kata tak ada peraturan, tak ada polis, tapi peraturan tetap ada, polis ada. Dan kalau dia bawa laju 200 km per jam, kalau dah kena tahan, Ustaz ya, saya tak tahu pun ada peraturan bahawa tak boleh bawa 200, peraturan itu tetap juga akan mengena dan akhirnya samanlah RM300. Contoh ya. Maka dalam ayat ini Allah kata go ya, in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, apa yang kamu dustakan selama hari ini, sila dapatkan azab tersebut. Dan in taliqu ila dhillin ya, pada naungan yang ada 3 cabang. Ya, perbincangan tentang 3 cabang ini apa? Daripada kanan, kiri dan juga daripada belakang. Ya, daripada belakang. Jadi daripada depan tak boleh. Pasal apa? Memang dah kena pergi. Pergi memang ke depanlah dia punya azabnya tersebut. Jadi dia nak ke kanan pun tak lepas, pergi ke kiri mengelak tak lepas, belakang pun tak lepas. Nak menceritakan bahawa naungan itu sebenarnya dia nak berlindung, nak bagi, kalau kita ni panas, Ustaz ya, kalau berlindung sikit tu rasanya lebih sejuk. Tetapi di dalam yang kita dah belajar sebelum ini, di neraka itu bila dapat dhil, sebenarnya itu adalah asap hitam yang sebenarnya masih panas ya, masih panas. Ingatkan bolehlah berlindung, tetapi Allah nyatakan la dhalilin wala yughni ya, tidak dapat berlindung dan dia tidak dapat menolak daripada lidah api neraka al-lahab yang dinyatakan pada ayat 31. Jadi innaha tarmi bisyararin ya, sesungguhnya Allah melontarkan satu bola api yang sebesar, dia menjulang sebesar istana, soalnya maksudnya kalau orang tengok Food Panda kan, dia cakap bola api bom tu, tapi ini bukan main-mainnya. Ini bola api yang akhirnya menyebabkan seseorang itu warnanya hitam bertukar menjadi kuning ya. Ini adalah satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada siapa? Ayat 34,
kepada yang mendustakan rasul, yang mendustakan Quran, alah tak payah baca Quran pun tak apa, ataupun mendustakan kepada hari akhirat, semua apa yang kita buat ini akan ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mohon Allah ampun kita, ya, segala kekurangan kita ini, jangan sampai kita deny, ustaz, ya, istilah bahasa Inggerisnya, alah tak apa kan, alah kita muda lagi. Perkara-perkara tersebut harapnya bukanlah kita membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan, iaitu nataqa, ya, nataqa, berbicara ataupun berkata. 12 kali disebut di dalam Al-Quran. Kita bertemu ayat 35 di mana pada hari tersebut la yantiqun, tidak dibenar lagi berbicara, ya, orang-orang Quraisy yang kufur banyak bercakap tetapi tidak lagi dibenarkan bercakap. Apakah yang berlaku pada hari itu? Itulah perkataan ataupun peristiwa yang kita akan lihat sebentar lagi, ya. Kalau kita tengok ayat 36, Ustaz, ya, Allah menyatakan wala yu'dhanu lahum fayaqtadirun. Apa maksudnya? Kita tengok sebentar, tapi ya, ada sesuatu, Ustaz, ya. Sebelum kita berehat, nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kongsikan dengan kita bagaimana cara nak mula ayat 29 dan 30 tu. Saya dah baca tadi, dengan baris apa kan tadi, baris apa, so berkongsikan macam mana cara kita nak mulakan bacaan dengan hamzah wasal. So kita berehat dulu seketika, bertemu selepas ini. My Quran Time, baca faham amal. Walaupun kita bersusah payah bermujahadah kerana nak menempuh ataupun nak mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan sedikit demi sedikit. Allah akan beri kekuatan, Allah akan beri jalan. Contohnya kita sudah berada di halaman terakhir. Betul, Ustaz. Juzuk yang ke-29, Safas, ya. Kalau dulu di awal dulu, Safas, rasa macam jauh lagi kan. Boleh ke tak ni? 604 Ustaz, ya. Kan nak sampaikan ke 604 ini, tapi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan dan ruang pada kita. Namun kita masih berbaki satu juzuk. Kan besok akan masuk juzuk ke-30. Hari ini halaman akhir juzuk yang ke-29. Jadi kita sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga ya Allah kurniakanlah kepada kami terus untuk bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita nak singgah seketika bahagian tajwid kita untuk kita saksikan ataupun kita nak ulang kaji apakah yang perlu kita beri perhatian. Iaitulah menyempurnakan sebutan huruf-huruf yang bersamaan pada makhraj. Masya-Allah. Dalam ayat ini iaitu huruf tha, huruf dha, huruf dha. Iaitulah dalam ayat yang ke-30. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita dah kongsikan ataupun kita dah tanya pada sahabat kita semua bagaimana cara nak mula permulaan ayat 29-30. Alhamdulillah ramai yang menjawab. Subhanallah. Perhatikan huruf yang ketiga. Maka dalam dua-dua ayat ini permulaan huruf yang ketiga, permulaan ataupun baris huruf yang ketiga, huruf ta baris atas, maka bermula bacaan pada huruf kasrah. Bagus, tahniah. Bagus semua, alhamdulillah. Jadi kita baca ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Sadaqallahul azim. Bermula intaliqu baris bawah, lepas tu dhillin, dha, dhi dan juga thalathi. Tiga huruf ini lidah kita keluar sedikit kena pada gigi kacip atas. Hujung lidah keluar sikit kena gigi kacip atas. Dhi ataupun dhillin, pertama dha, dhillin, lepas tu dhi, kemudian thalathi. Boleh tak sekali cuba ikut. Dhillin satu, yang kedua dhi, dhal, dhi, dan yang ketiga huruf tha, thalathi, thalathi. Boleh? Boleh ustaz, dia kata. Boleh, alhamdulillah. Tapi kena hati-hati lepas tu jumpa shin pula, jangan semua keluar lidah. Dhilli dhi thalathi
Thalathi syu'ab. Dengan ta juga. Salahlah. Shin tu kena cepat-cepat tukar. Kan? Thalathi syu'ab. Allahu akbar. Jadi itu betapa pentingnya kita baca Al-Quran, ada sahabat kita yang mendengar ataupun kita bertadarus, kan? Kita baca, kawan kita dengar, kawan kita baca, kita dengar, dan ada sesi juga dengan guru. Kita semak bacaan kita dengan guru Al-Quran kita. Moga-moga Allah SWT beri kemudahan dan kesempatan, semangat buat kita untuk kita terus dalami Al-Quran. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih Safas. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi bagaimana membaca tadi Ustaz ya. V tadi ya, dan she jangan V pula jadinya ya. Jadi kita perlu melatih ya lidah kita, dan ia sebenarnya bukan sekadar di lidah, ia memberi kesan kepada hati kita. Kita sanggup untuk bermujahadah lah. Bukan mudah Ustaz ya, nak mujahadah bila mengajar anak dia nak ubah sin ya, shin apa sebagainya, tetapi harapnya dengan mujahadah itu Allah nyatakan pada hujung surah Al-Ankabut, lanahdiyannahum subulana. Allah akan beri lagi pencerahan demi pencerahan, hidayah demi hidayah. Termasuklah kita sudah berada pada halaman akhir juz yang ke-29. Harapnya Allah terus memimpin kita, dan Allah nyatakan Allah sentiasa bersama orang yang berbuat kebaikan. Baik. Jadi sebentar tadi kita sudah pun melihat bagaimana Allah menyatakan pada ayat 35, pada hari tersebut tak ada siapa ya, pada hari itu tak boleh siapa-siapa bercakap kecuali, dan tidak diizinkan pada ayat 36, dan tidak boleh lagi memberi alasan. Tidak boleh memberi alasan. Ideanya ialah ketika di dunia kita boleh bercakap Ustaz ya. Kita boleh nak bagi alasan ke apa sebagainya, tetapi di akhirat nanti tidak boleh. Dengan itu ia peringatan agar kita gunakan percakapan kita ini untuk ke arah kebaikan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyakkan istighfar bila kita tahu kita ada kesilapan. Bukan rasa sombong ataupun kita terus mendustakan apa akhirat, lambat lagi. Perkara-perkara itu akhirnya akan menjemput kepada azab daripada Allah. Apalagi yang berlaku pada hari akhirat nanti, ayat 38 hingga ayat 50 kita ingin teruskan untuk kita memahami dan jadikan sebagai panduan kita dalam kehidupan seharian. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bahagian kedua, mengakhiri juzuk yang ke-29. Ayat yang kita nak bacakan ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-50. Tadi kita dah baca dengan Hijaz. Yang ini yang kedua ini mari kita cuba bacaan Jaharkah pula, insya-Allah kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 38 hingga 50. Allah menyambung hadza yaumul fasl, Ustaz ya. Inilah hari pemisah. Bila bercakap tentang hari pemisah, waktu itu kalau ada orang kata saya ni peminat Billie Eilish, contohnya Ustaz kan, hari itu Billie Eilish pun terpisah daripada orang tersebut, dan pada waktu itu siapa yang sokong pun akan terpisah pasal tak ada maknanya. Betul. Ya, untuk menyokong perkara-perkara yang tidak baik. Apatah lagi kita kadang-kadang nampak di dunia lagi Ustaz ya, mula-mula jadi penyokong hebat, lepas tu bila seorang ini sudah dikenakan hukuman, maka yang lain pun senyap saja. Tak ada, saya nak bersama dengan dia. Ini adalah hakikat yang berlaku, yang kita doakan Allah memelihara kita ya, dan selalu memberi hidayah kepada kita semua. Allah menyatakan jama'nakum wal awwalin, dan kami akan kumpulkan kamu dengan orang-orang yang terdahulu, dan pada waktu itu akan dipisahkan pengikut dengan pemimpin, dengan follower yang ada. Walaupun awal-awal kita sokong kipas-kipas Ustaz kan, tetapi akhirnya tak adanya ya, tak adanya saya nak sokong, kerana hari ini sudah jelas perkara tersebut. Fa in kana lakum kaidun fakidun, maka Allah menyatakan jika kamu ada perancangan untuk membuat pelbagai onar, nak merosakkan lagi, pada zaman Nabi itu merosakkan Nabi dan umat Islam, pada waktu ini bercakap tentang nak memimpin negara, memimpin masyarakat, keluarga, kalau ada perancangan okey, sila buat ya, fakidun. Tetapi Allah mengatakan wailun yauma idzil mukadzibin, amat malang, celaka kepada orang-orang yang pada hari itu mendustakan bahawa Allah dah beri peringatan bahawa hari pemisah itu akan menyebabkan siapa yang tidak berada di atas kebenaran akan hancur juga. Selepas itu Allah menyatakan pada ayat yang ke-41, bagaimana pula mereka yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Dua perkara yang dapat pada orang bertakwa Ustaz ya. Yang jaga, kita harapkan kita jadi orang yang bertakwa, mendapat naungan ya, dan yang keduanya mendapat mata air. Ya, ini kalau kita tengok dalam peristiwa, kalau orang Arab dekat padang pasir, kita dah tahu dah, dapat teduh pokok dan dapat oasis air. Itu yang tak payah dekat padang pasir lah Ustaz ni, kita dekat Madinah ke, kalau kita dah lama sangat naik bas, panas keluar daripada bas tersebut, dalam bas ada aircon ya, bagi mungkin cik tadi pergi umrah kan, keluar bas saja dah panas, pada waktu itu dapat duduk dekat bawah pokok kalau di Arafah itu, dan dapatlah minum air sejuk tersebut. Itu adalah satu nikmat, apatah lagi bila bercakap tentang hari akhirat. Apa lagi yang dapat? Wa fawakiha mimma yashtahun, apa sahaja buah Ustaz. Ya, buah ini buah yang membuat kita senyum, fawakih, bukan samarat, fawakih ya, yang menyebabkan kita senyum dan ikut keinginan kita Ustaz. Kalau katakan nak masam sikit, nak manis sikit, nak besar, kecil dan sebagainya, semua Allah berikan. Kerana apa Allah berikan? Kerana orang-orang ini adalah orang yang tidak mendustakan. Kalau saya tak layak makan buah di dunia ini, tak apalah, saya tunggu di akhirat nanti. Ya, berbanding dengan saya nak semuanya mewah-mewah, tak ada duit pun, ambil duit daripada orang lain untuk saya bermewah, rupa-rupanya itu tidak layak untuk diambil. Kulu washrabu, Allah nyatakan makanlah, minumlah. Wah, istilahnya Ustaz ya, hani'am bima kuntum ta'malun. Ini satu pujian daripada Allah SWT. Makan minum dengan rasa nyaman. Bukan rasa takut kan, takut makan sedap kan, tapi alamak, ada orang perhatikan. Kita tidak mahu jadi begitu, kerana di dunia ini kita amat menjaga perkara tersebut tuan-tuan. Kita jaga daripada perkara yang haram, kita jaga yang halal dalam kehidupan kita. Allah kata sila makan minum dengan nyaman bima kuntum ta'malun. Dalam hadis ada dinyatakan maksudnya bahawa sebenarnya kita ni masuk syurga bukan kerana amal kita. Tetapi dalam ayat yang ke-43 ini, ia sebagai satu pujian daripada Allah kepada tuan-tuan sekalian.
kerana kamu beramal maka silakan dapat ganjaran. Sebenarnya bukan kerana amal kita Ustaz ya, kerana rahmat Allah ya. Dalam surah Al-Insan sebelum ini pun kita sudah jumpa yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dengan rahmat Allah baru kita dapat masuk ke syurga. Tetapi Allah amat bangga dengan usaha yang ada yang kita buat, dan moga-moga dengan ayat 43 ini menyebabkan kita akan buat yang terbaik lah Ustaz ya. Rasa macam penat baca Quran, penat menguruskan keluarga, penat di tempat kerja, kita ingat ayat ini bahawa inna kadzalika najzil muhsinin. Orang yang buat baik ini ya, Allah akan beri ganjaran ini. Dan sekali lagi Allah ingatkan wailun yauma idzil lil mukadzibin ya, malang pada orang yang mendustakan hakikat ini, yang merasakan bahawa minum yang nyaman ini dekat dunia lagi saya nak ambil semua ya, ataupun saya boleh saja buah apa saja yang saya nak saya boleh beli, saya duit banyak kan, tak cukup duit, bukan duit kita pun kita sapu sekali. Perkara ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian, jangan didustakan. Ayat 46 dan ayat 47 mengingatkan sebagai satu amaran kepada kita. Kita baca sekali lagi di hujung-hujung ini agar kita dapat mengambil hidayah daripada surah Al-Mursalat. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-46 dan juga ayat yang ke-47 kita nak ulang baca, nak pasak lagi sekali. Ibu ayah sekalian, jom kita gemakan suasana kita sekarang ni, kita nak baca dua ayat ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-46, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang yang mujrimun, derhaka Ustaznya. Beza tadi, awal tadi kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Perkataan diucapkan pada orang yang bertakwa di akhirat Ustaznya. Di dunia ini tak hani'am ya, dia kena ada rasa bimbang, halal ke haram kan? Kalau haram saya tak nak ambil. Ataupun bila bersama di akhirat nanti satu lagi Ustaznya, makan dan juga minum ini hani'an ni maksudnya tak payah nak kira kalori dah. Kan kita kat dunia ini kena kira juga kalau terlebih ke ya. Seulas saja ya. Di akhirat nanti go Allah. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang mujrimun ya, mereka ini Allah kata okey, sila makan kalau kamu nak makan sangat, kamu tak kisah halal dan haram, tapi kamu dapat masa sekejap saja, qalilan ya, sedikit sahaja. Lepas itu entah-entah belum lagi habis di dunia Ustaznya, sila masuk ke penjara. Kerana apa? Kerana kamu makan duit orang-orang yang memerlukan, ramai yang tidak bekerja, ramai yang tak ada, bukan tak ada beg tangan Ustaznya, beg plastik pun tak ada kan, kena bayar 20 sen. Pada waktu ini Allah kata bahawa okey, ini adalah peringatan wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ia menakutkan sebenarnya Ustaz ya. Menakutkan maksudnya kalau kita dapat sesuatu makanan ataupun duit, kita kena jadi orang yang jangan sampai watamatta'u qalilan ya. Kita ni bersenang-senang, tapi sebenarnya Allah kata sekejap je. Kita kena ingat bahawa kalau nak bersenang itu adalah daripada sumber yang benar-benar jelas, sumber takwa halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir ini Allah menyatakan bagi mereka yang dipanggil wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, iaitu bila mereka ini dipanggil untuk rukuk saja, solatlah, mereka tidak mahu solat. Maka Allah kata satu lagi kumpulan yang mendustakan kepada hari kiamat ini ialah mereka yang tidak mahu solat. Dan ini satu penegasan untuk tuan-tuan, ibu ayah kita bersamalah Ustaz ya, ingatkan anak kita untuk solat, pasal solat ini adalah tanda untuk jujur. Dan kemudian dia akan memberi kesan pada cara dia cari makan, dan akan memberi kesan kepada cara dia bercakap. Semua apa yang kita dah belajar dalam halaman 581 ini dia berkait-kait, dan di hujung itu
punca kepada pendustaan ataupun pembenaran kepada iman ini, Allah kata fabi ayyi hadis ba'dahu yu'minun. Lepas ni yang apa lagi kan, lepas Quran ni kau nak percaya apa lagi sebenarnya? Allah menemplak mengingatkan agar kita mengambil pelajaran. Quran jangan ambil enteng, jangan didustakan, jangan dinafikan tak penting, nanti tua baru saya belajar, tetapi kita terus bersemangat ingatkan masyarakat untuk kembali kepada Tuhan dan Quran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita mengenang nikmat yang ada pada diri dan alam semesta agar bertambah keimanan dan kita tidak berani untuk mendustakan akhirat nanti. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak berkata ataupun memberi alasan sahaja tanpa bertindak untuk membuat kebaikan. Yang ketiga, tidak hanyut dalam kelalaian dan kesenangan yang sementara, tetapi kita perhatikan betul-betul adakah saya sampai ke rahmat Allah, menuju ke syurga. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Pak Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, dosa-dosa kami banyak menggunung ya Allah, amalan kami pula sangat sedikit ya Allah. Namun ya Allah, kami tidak pernah jemu memohon merayu mengadu kepadamu ya Allah, agar dipilih kami, keluarga kami memasuki syurgamu ya arhamar rahimin. Justru ya Allah, kemun kepadamu, tolong kami untuk kami senantiasa ingat padamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, memperelok, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Mata kami ya Allah, mata yang suka membaca kalam Al-Quran. Lidah kami lidah yang tidak jemu-jemu, kami gerakkan menyebut huruf-huruf kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran-Mu ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Hati kami ya Allah, hati yang senantiasa dibaluti kerinduan, hati yang senantiasa dibaluti kebahagiaan, dan juga diberi kekuatan untuk memahami dan juga mengamalkan isi kandung Al-Quran. Permudahkan kami ya Allah. Saat ini kami sudah memasuki ataupun berada di akhir juzuk yang ke-29. Maka ya Allah, hanya berbaki satu juzuk lagi daripada Al-Quran. Teruskan ya Allah, permudahkan kami untuk kami benar-benar bersahabat dengan Al-Quran. Moga-moga kami layak mendapat syafaatil Quran, seperti seorang sahabat menerima bantuan daripada sahabatnya. Maka moga-moga Al-Quran menjadi sahabat buat kami, teman kami, pelindung kami, pendinding kami ya Allah, ketika kami di atas muka bumi ini. Lebih-lebih lagi ya Allah, ketika kami keseorangan di kubur nanti ya Allah. Al-Quran menjadi penyelamat buat kami, Al-Quran menjadi penghujah buat kami ya Allah, dan Al-Quran seterusnya menemani kami ke syurgamu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan mengampunkan dosa kita, kekurangan kita yang banyak, kerana kita cuba untuk beramal dengan kebaikan. Dan teruskan tuan-tuan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk kita terus istiqamah pada setiap hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai satu bukti komitmen kita, kerana kita yakin bahawa fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, selepas Quran ini apa lagi yang nak diimankan. Itulah perjuangan kita, perjuangan bersama untuk terus menggondol hidayah daripada Tuhan yang Esa. Kita bertemu lagi pada juz yang ke-30, halaman pertama esok insya-Allah, surah An-Naba. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.